Kecil boleh? Hai guys, sebelum KM mulakan video ini, KM nak pesan dekat sesiapa yang mudah rasa takut, jangan tengok video ni sorang-sorang tau. Sebab video kali ni, KM nak kongsikan dua kisah gelap di sebalik cerita-cerita seram yang ada di sekitar kita. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk bantu KM like video ni ya. Yang baru saja jumpa channel ni, dah subscribe belum? Kecil molek. Kepada yang sudah subscribe, KM mengucapkan terima kasih. Nombor 5. Samo Diva. Samo yang bermaksud sendiri dan Diva bermaksud rimba atau indah. Jadi Samo Diva adalah makhluk indah yang bersendirian di rimba. Ianya berasal dari negara Bulgaria. Ada yang percaya ianya adalah pari-pari yang cantik, dan ada juga yang percaya ianya lembaga hodoh serta menakutkan. Hal ini kerana Samo Diva boleh memunculkan dirinya dalam pelbagai rupa. Berhati-hatilah jika masuk hutan dan terdengar suara nyanyian. Itulah pesanan masyarakat Bulgaria. Kerana mereka percaya jika manusia terleka akan nyanyian Samo Diva ini, maka manusia itu akan dipujuk masuk ke dalam alam Samo Diva. Jika tidak berjaya keluar, maka manusia ini akan mati kerana terlalu letih menari dan menyanyi bersama Samo Diva. KM rasa benda ni seakan sama dengan kisah orang bunian dekat sini. Apapun yang penting, hati-hatilah masuk hutan. Jangan celupa pula. Nombor 4. Cak Sing. Kalau di Malaysia, kisah hantu asrama adalah kisah yang paling sering dibualkan oleh pelajar sekolah. Di Korea pula, ada satu kisah hantu yang terkenal dalam masyarakat setempat, iaitu hantu penunggu tandas. Cak Sing dikatakan sebuah entiti cantik berambut panjang hitam yang tinggal di dalam tandas. Cantik bukan sebarang cantik, ianya cantik yang menakutkan. Masyarakat Korea percaya yang sebelum masuk ke tandas, seseorang itu mestilah berdehem atau membuat bunyi sebanyak 3 kali. Jika gagal berbuat demikian, hantu ini akan marah dan mengganggu orang yang ada di dalam tandas tersebut. Ia memunculkan diri secara tergantung dari atas siling dan menjenguk dari bawah pintu tandas. Hantu ini dikatakan akan menyerang dan membunuh mereka yang buat ianya marah. Alamak, takut pula KM nak masuk tandas lepas ni. Nombor 3. La Llorona. Mungkin korang pernah tengok filem yang menceritakan mengenai hantu ini. Aslinya ia berasal dari negara Mexico. Ia merupakan sebuah kisah popular dalam masyarakat setempat. La Llorona bermaksud hantu yang menangis. Kenapa dia menangis? Berdasarkan cerita orang ramai, dahulunya ada seorang wanita yang telah berkahwin dan mempunyai 2 anak. Namun, suaminya berlaku curang ke atasnya dan membuatkan dirinya hilang kewarasan. Dia sendiri telah membunuh kedua-dua anaknya akibat dendam terhadap suaminya, lalu mayat anaknya dibuang ke dalam sungai. Dek kerana hilang akal, dia menangis-nangis mencari anaknya dan akhirnya melemaskan dirinya sendiri di dalam sungai yang sama. Kini, hantu La Llorona ini mengacau setiap kanak-kanak yang bermain di sungai. Alasannya kerana anak-anak itu mungkin anaknya yang selama ini dia cari. Sudahlah menyiksa anak sendiri, lepas tu siksa anak orang lain pula. Memang bahaya betul hantu ni. Nombor 2. Patung Okiku. Kita biasa dengar atau tengok cerita tentang patung berhantu, contohnya Annabelle dan Chucky. Namun ada satu patung yang dirinya seakan hidup. Mula dibeli oleh seorang pria di sebuah kedai di Hokkaido pada tahun 1918. Ianya adalah sebuah hadiah buat adiknya, iaitu Okiku yang berusia 2 tahun. Patung itu menjadi peneman setia Okiku dan mereka sangat akrab sehingga Okiku menamakan patung itu sama seperti dirinya, Okiku. Malang tidak berbau, setahun selepas itu Okiku meninggal dunia akibat demam panas.
patung Okiku sepatutnya dibakar bersama mayatnya, tetapi kekalutan berlaku menyebabkan patung itu tertinggal di rumah. 20 tahun selepas itu, abang Okiku menemui semula patung itu dan dia terkejut apabila melihat rambut patung itu sudah panjang melebihi paras bahu. Menurut pakar, rambut itu adalah rambut manusia. Keluarga Okiku menghantar patung itu ke sebuah kuil bagi tujuan penjagaan. Sehingga ke hari ini, rambut patung Okiku tetap tumbuh walaupun dipotong setiap tahun. Nombor 2. Panggilan radio misteri. Untuk generasi lama, pasti ada yang tahu akan cerita ini, tetapi mungkin tidak bagi generasi baru. Ini kerana kisah ini berlaku pada tahun 90-an di sebuah stesen radio di Malaysia. Ya guys, di Malaysia. Dalam sebuah segmen kisah seram tengah malam, biasalah pendengar menelefon dan berkongsi pengalaman mereka. Namun ianya menjadi misteri apabila ada seorang wanita menelefon dan mencerita pengalaman dia terbabit dalam kemalangan. Dia bercerita sambil menangis sayu kerana dalam kemalangan tersebut keretanya terjatuh ke dalam gaung dan meragut nyawa ahli keluarganya. DJ merasa marah dan bertanya, kalau jatuh gaung dan mati semua, macam mana kau selamat? Dalam kesayuan dia menjawab yang dia pun mati juga. Dan setelah itu panggilan pun terputus. DJ menganggap ianya adalah sebuah prank call. Saya tanya dengan dia, kalau kau jatuh dengan keluarga kau, mana kau pun sudah mati, macam mana kau boleh telefon balik ke radio? Ketika itu dia Sehinggalah pada keesokan harinya, keluar berita di mana ada berlakunya kemalangan yang meragut nyawa seisi keluarga. Dan tempatnya adalah sama seperti apa yang diceritakan wanita misteri tersebut. Ingin nak berkongsi cerita dengan para pendengar kita. Saya nak cerita apa yang berlaku kepada keluarga saya. Keluarga saya dalam perjalanan ke Kuantan menghadiri kenduri. Agak lambat, kami sepatutnya gerak awal. Bapa memandu laju, berjaya memotong kenderaan di depan demi kenderaan. Sampai ke kenderaan terakhir, van putih tersebut seperti tak membenarkan kami untuk memotongnya. Tapi bapa cuba. Kemudian cahaya putih di hadapan. Okey, dan sebelum itu apa yang Bapa tercampak ke kau. Ibu juga tercampak ke kau. Kalau ada yang sempat dengar radio pada masa tu, boleh kongsikan cerita ni dekat komen ya. Kesasihan semua cerita ini tidak dapat dipastikan, tapi ada yang percaya ianya betul. Sebagai seorang Islam pun kita percaya yang wujudnya makhluk halus seperti jin dan syaitan. Mereka ini akan sedaya upaya menyesatkan kita. Tak apalah, KM pun dah rasa seram sejuk ni. Nampaknya korang kena temam KM lah dekat channel ni. Jadi sampai situ sahaja video untuk kali ini. Apa pula perkongsian KM untuk video seterusnya ya guys. Kalau korang ada cadangan, boleh komen di bawah dengan hashtag Tanya Molek. Jangan lupa untuk tekan butang like jika korang suka dengan video ini, share kepada kawan-kawan dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Sebelum nak sembang, fikir molek-molek dan kecap molek.